رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati barisan pentadbir, guru-guru, seterusnya anak-anak murid Sekolah Menengah Perempuan Raja Zarina yang dikasihi sekalian. Apa khabar semuanya? Didoakan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesejahteraan, kelapangan masa, kesihatan yang baik ya semasa kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini dan kita berada di bulan Ramadan yang mubarak, yang mulia. Saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan, untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim kepada semua guru dan juga kepada semua murid. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan kita kali ini merupakan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Sesungguhnya Ramadan itu merupakan tetamu yang agung, tetamu yang mulia, tetamu yang terindah dalam hidup kita. Pada saat kita berduka cita, pada saat musibah melanda negara kita, pada saat musibah melanda dunia keseluruhannya, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh dengan keberkatan, kerana di dalam bulan yang mulia ini terdapat satu malam, iaitu yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi anak-anak sekalian, marilah sama-sama kita berazam untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita merupakan hamba Allah sahaja. Kita bukan sesiapa anak-anak, kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih membahagiakan kita ini kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala sayang kita, kasih kita, redha kita. Ya, itulah kebahagiaan yang sejati. Insya-Allah anak-anak, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, ya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, ya, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku.
tugas kita ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara salah satu perkara, salah satu rukun ya yang mesti kita lakukan ialah berpuasa di bulan Ramadan ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah mentaklifkan kita, mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya, yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi matlamat kita berpuasa ni untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apakah persiapan-persiapan yang perlu kita buat? Apakah perkara-perkara, apakah strategi-strategi yang perlu kita buat supaya kita tidak membiarkan bulan yang mulia ini, tetamu yang terindah ini, ya, peluang yang sebesar-besar ini untuk kita meminta keampunan daripada Allah berlalu begitu sahaja, ya. Berlalu begitu sahaja anak-anak. Kita mesti rebut peluang ini, peluang keemasan yang ada pada kita, sebab kita tak pasti. Kita belum pasti anak-anak, adakah Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita, ya. Jadi dalam apa perkara yang kita buat, dalam amal ibadah yang kita buat, kita cuba bayangkan, inilah Ramadan yang terakhir, inilah Ramadan yang aku nak buat dengan sungguh-sungguh, ya Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada kita, membimbing kita, ya, memudahkan apa yang kita hasratkan, insyaAllah. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, ya, kepada hamba-hambanya. Ya. Sebanyak mana pun dosa yang kita buat, sebanyak mana pun perkara-perkara yang buruk yang kita buat, sesungguhnya pengampunan Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Oleh yang demikian anak-anak, saya mengajak diri saya dan juga sahabat-sahabat saya, guru-guru saya dan murid-murid yang saya kasih sekalian, supaya marilah sama-sama kita memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna-sempurnanya. Walaupun kita faham, walaupun kita tahu bahawa Ramadan kali ini tidak sama dengan Ramadan yang lain, ya, tidak ada lagi bazar Ramadan, ya. Kita berada dalam rumah masing-masing, tetapi sesungguhnya ada hikmah di sebaliknya. Sebab kalau kita ada bazar Ramadan, ya, kaki kita itu laju je nak pergi bazar Ramadan, kan. Masa kita terbuang begitu sahaja di situ, dan di sana pula kita kadang-kadang bersesak-sesak, ya, dengan ramai pelanggan, ya. Ada masa-masa kita tak sabar, betul. Jadi tahun ini tidak ada semuanya itu, tidak ada. Kita berada dalam new normal yang di luar kebiasaan. Allah bagi kepada kita, Allah bagi peluang kepada kita supaya kita betul-betul dapat memanfaatkan bulan yang mulia ini, anak-anak. Baik, jadi cikgu nak share, cikgu nak kongsi dengan sedikit ilmu yang cikgu dapat melalui ceramah-ceramah yang cikgu dengar, ya. Bagaimana kita nak buat satu design. Kita adalah designer, ya. Kita adalah mereka, kan. Kita adalah designer. Bagaimana kita nak design Ramadan yang ada ini. Ini adalah hari yang kedua kita berpuasa, ya. Bagaimana kita nak buat supaya Ramadan yang amat indah ini, Ramadan yang mulia ini tidak pergi begitu sahaja, tidak berlalu begitu sahaja, ya. Sepatutnya Ramadan ini merupakan satu madrasah, satu sekolah, satu universiti, ya, untuk mendidik jiwa-jiwa kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali mengabdikan diri kepada Allah, kembali melakukan perkara-perkara yang baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang hamba Allah, ya. Sepatutnya begitu. Jadi berdasarkan ceramah yang cikgu dapat, yang cikgu kongsi bersama pada hari ini, pertama, design yang pertama, iaitu dalam bahasa Arabnya, kalau saya silap sebut, Ustaz minta maaf Ustaz, okay, musyaratah. Maksudnya syarat. Kita letak syarat. Ya Allah, contoh, ya Allah, ya Tuhanku, Ramadan kali ini, ya Allah, aku ingin menjadi anak yang baik, ya. Aku ingin menjadi anak yang salihah.
Aku tidak mahu melukakan hati bapa aku, ya Allah. Aku sangat-sangat, ya Allah, untuk berzikir kepadamu, ya Allah. Ya, Ramadan kali ini, ya Allah, aku ingin sangat-sangat untuk membaca Al-Quran sekurang-kurangnya 1 buku surat 1 hari. Betul tak? Ramadan kali ini, ya Allah, aku tidak mahu meninggalkan sunat dua aku, ya Allah. Ramadan kali ini, ya Allah, aku ingin menjadi isteri yang sangat baik pada suamiku, dan ingin menjadi ibu yang baik kepada anak-anak aku, kan? Dan menjadi suami yang baik pada keluargaku, menjadi imam kepada keluargaku. Jadi kita meletakkan beberapa KPI kita, ya, untuk Ramadan kali ini. Itu kita panggil musyaratah. Yang kedua, kita mestilah muraqabah, memperhalusi setiap syarat yang kita buat. Kita buat checklist, kita senaraikan apa yang telah kita syaratkan, ya, dan kita pamerkan di mana, di peti ais ke, kan, supaya kita sentiasa ingat akan perjanjian kita pada awal bulan Ramadan, ya. Seterusnya anak-anak, mujahadah. Kita telah ada perancangan, ya, kita telah buat checklist kita. Okey, mesti bermujahadah. Apa itu maksud mujahadah? Mujahadah ini mesti bersungguh-sungguh, sehabis daya, sehabis usaha, sehabis sempurna yang kita nak buat. Sebab setiap yang kita nak buat, insya-Allah tuan-tuan dan puan, dia akan diiringi dengan ujian-ujian, ya. Tidak senang kita nak berubah, tetapi tidak susah untuk kita berubah, ya. Jadi kita mesti bermujahadah, kena istiqamah, konsisten amalan kita itu. Contoh, kita nak baca Quran, ya. Katalah 2 muka surat, 3 muka surat, contoh, ya. Kita baca. Kalau tak capai lagi KPI kita baca, ya. Merangkak pun kita baca. Okey, kalau kita boleh faham, lebih baik, ya. Lebih baik kita bukan sahaja membaca ayat-ayat Al-Quran, kita juga bertadabbur dengan ayat tersebut, kan? Kita tahu maknanya, lagilah meresap ke jiwa kita, ya. Baik, jadi kita mesti bermujahadah melawan hawa nafsu kita, melawan rasa malas kita, kan? Baik, yang keempat, kita mesti muhasabah. Cikgu ambil 4 sajalah. Muhasabah, kita mesti muhasabah balik. Setelah kita buat KPI kita, telah perhalusi apa yang kita nak buat, kita buat bersungguh-sungguh, kita muhasabah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, aku ini Ruhimah binti Muhammad, ya, adakah aku telah melaksanakan apa yang aku rancang? Adakah aku telah mengikuti jadual-jadual yang telah aku tetapkan? Ya, muhasabah. Kita tanya diri sendiri, apakah kelemahan-kelemahan kita? Apakah pencapaian-pencapaian kita? Ya, supaya semua senarai yang telah kita buat itu tidaklah sia-sia, tidaklah tinggal senarai saja, ya. Jadi kita mesti muhasabah balik apa yang telah kita buat, insya-Allah. Jadi anak-anak sekalian, sempena dengan bulan yang mulia ini, ya, cikgu mengharapkan marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikir kepada Allah, ya, sentiasa berzikir kepada Allah di mana-mana saja kita berada. Janganlah ditanda sudahlah, kan. Kita berzikir kepada Allah dalam setiap masa. Berzikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Kita merayu kepada Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Mujib, ya Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Kita berzikir pada Allah, kerana orang-orang yang berzikir pada Allah saja dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasai ketenangan. Dalam hidup ini kita selalu gelabah, kan? Kita selalu sangat risau, bimbang dan sebagainya, ya? Mereka yang tidak tenang ini tidak akan mengambil keputusan yang tepat, tidak akan membuat perkara-perkara yang sempurna, sebab mereka dihantui oleh kerisauan, kebimbangan, ya, tergesa-gesa dan sebagainya. Sebab itu kita perlu berzikir supaya hati kita tenang. Bila kita mencapai sakinah, ketenangan tersebut, insya-Allah perbuatan kita, perkataan kita, semuanya cantik, anak-anak. Cantik, ya. Perbuatan kita, perkataan kita. Kita sebelum kita berkata-kata, kita akan fikir dulu. Ya, kita akan fikir dulu. Baik ke kata-kata aku ini? Menyakitkan hati ke kata-kata aku ini?
Kan? Kita berfikir sekejap. Sebab apa? Sebab kita memiliki jiwa yang tenang. Ketenangan itu Masya Allah adalah anugerah yang terindah kepada kita juga. Siapa pun kita. Sebagai seorang guru, seorang pentadbir, seorang pengetua, ya, anak-anak, sebagai seorang pelajar, seorang murid, perlu tenang. InsyaAllah. Jadi bagaimana untuk mencari kunci ketenangan? Zikir kepada Allah. Berzikirlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi pada bulan yang mulia ini anak-anak. InsyaAllah selepas kita keluar pada Ramadan ini, daripada tarbiyah Ramadan ini, ia akan menjadi zikir harian kita. Kan? Amalan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya. Yang kedua, bacalah Al-Quran walaupun dengan merangkak. Baca. Ya, tadabburlah insya-Allah. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, sebagai seorang anak, sekali lagi cikgu sebut, anak ini sebenarnya keridaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang anak bergantung kepada keridaan ibu bapa. Selagi mana ibu bapa tidak meridai kita sebagai seorang anaknya, maka kita tidak akan berjaya mencapai keridaan Allah. Besar anak-anak. Hari ini ramai dalam kalangan kita anak-anak bercakap sombong, bercakap kasar dengan ibu bapa. Jadi tolonglah, ya, tolonglah pada bulan yang mulia ini kurangkan kesombongan, kurangkan kekasaran, bercakaplah dengan elok-elok kepada ibu bapa. Ya, insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita meninggalkan maksiat. Ya. Maksiat ni bukanlah semestinya kita pergi kelab malam, kita minum arak. Tak. Banyak maksiat-maksiat yang lain, mengumpat, ghibah, mengumpat, maksiat. Ya. Jadi perkara-perkara ini kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tolong kita, pandang kita, ya, kasih kepada kita supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang maksiat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak. Ya. Alhamdulillah, cikgu bersyukur sangat sebab Panitia Pendidikan Islam dan Jawatankuasa Penghayatan Nilai-nilai Penghayatan Islam akan mengadakan program Tadarus Al-Quran, ya, walaupun dalam keadaan PKP ini, tetapi alhamdulillah kita berusaha sedaya upaya kita untuk meneruskan lagi Tadarus Al-Quran sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Bezanya, sebelum ini kita melakukan tadarus dalam kelas masing-masing. Kita melakukan bacaan Yasin di surau Az-Zahra kita. Ya, kita berdepan secara fizikal. Tapi tahun ini tidak anak-anak. Tidak, di luar kebiasaan. Ya, anak-anak bertadarus di rumah masing-masing. Ya. Dan pada masa yang sama juga kita akan beri nota-nota berhubung dengan amalan-amalan baik di bulan puasa ini, dan kita juga mensyaratkan anak-anak supaya berzikir pada Allah. Kita menggunakan zikir Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan insya-Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, ya, pandang kita, kasih kepada kita, beri peluang kepada kita untuk kita beramal soleh. Jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua ustaz, ya, semua panitia pendidikan Islam, guru-guru, pentadbir-pentadbir yang memberi kerjasama dalam menjayakan program ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. InsyaAllah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Tadarus Al-Quran Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina bagi tahun 2020, dan untuk akhirnya saya memohon ampun dan maaf atas segala kelemahan saya, kekurangan saya, kekurangan wibawa saya, ya, bahasa saya, perbuatan saya kepada semua guru dan juga anak-anak sekalian. Ya, maafkan saya atas segala kelemahan-kelemahan saya, dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, anak-anak sekalian, tidak ada apa pun yang perlu saya maafkan. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ku mengharapkan Ramadan kali ini